Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya malam ni Ikman dan Yusri. Ya, cukup koram Cukup korang. Alhamdulillah malam ni. Baik, mungkin kita punya Sebelum tu Ustaz, ya. jangan lupa Untuk kita tekan butang subscribe dan juga like, komen di video kita ni untuk kita mendapat informasi terkini lah. Okey. So kita Sebelum ni kita macam sibuk masing-masing Banjir Ustaz. Banjir last tu banjir. video banjir dan sebenarnya banyak isu-isu berlaku dalam masyarakat. Betul. Kita nak cuba react tapi ada halangan. Ada halangan tertentu. Unboxing pun saya dah basi dah. Yang terbaru ni kita nak buat video asal tu tapi terhalang, ingat tak? Pasal unboxing Ustaz. Jadi terhalang. Masih unboxing lagi tapi unboxing apa? Kita tengok hikmahnya ialah isu berkaitan dengan pencuri tabung masjid. Kita nak buat video malam. Kita nak buat video malam tu. Kemudian ada halangan lah. Jadi kita nampak ada hikmah di sebalik di sebaliknya. Kita ingatkan isu ni dah sejuk. Ya, rupanya makin hangat. sikit. Okey, sebab bila video tu terkeluar, netizen nampak seolah-olah AJK Masjid ni macam bersalah lah buat orang macam tu. Kenapa nak berhukum, kena siasat, padahal kita tak tahu kisah sebenar. Tapi bila kita dah lama tunggu, hari ni rupanya seorang-seorang keluar. Pak Atuk dia keluar, AJK Masjid dia keluar. Sebab bila dia dijatuh hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000, kemudian dia dalam pembelaan tu dia bagi tahu dia curi duit kerana untuk beli ubat untuk atuk dia. Apa semua. So kita baru dapat beberapa maklumat baru. Saya rasa berbaloi kita tunggu. Apa kata kita tengok video. Ada dua video. Ada dua video pengakuan daripada AJK Masjid dengan atuk dia. Atuk dia sini. Kita tengok atuk dia dulu. Atuk dia dulu. Baik. Jom kita tengok. Atuk dia yang kata nak dapat ubat batuk. Okey. Kita mulakan dengan berita utama. Tindakan membuat laporan polis berhubung remaja mencuri tabung masjid dan dimandikan ala-ala jenazah baru-baru ini adalah saranan daripada datuknya sendiri kepada ahli jawatankuasa AJK Masjid Al-Islahiyah Kuang. Rosli Siddiq yang ditemui Malaysia Gazette berkata, tindakannya memberi arahan itu adalah untuk memberi pengajaran kepada cucunya, Daniel Iskandar Muhammad Nasir, supaya menjadi orang yang berguna dan tidak lagi terjebak dengan dadah. Allahu Akbar. Dia pun ambil dan duit nenek dia untuk pergi ke umrah. Duit nenek pun dia curi. 2,000 dan motor saya sendiri. Motor atuk dia. Saya sendiri. Dia tak jual, dia curi. Tapi nak jual lah. Cuma grup Kuang ni dapat pintas. Tak misal saya memang haluan. Sebab kalau tak kerana ini tidak akan terungkap semua. Kalau sakit tu memang saya akui lah. Tapi dia boleh ubat untuk khas untuk saya memang tak ada. Sikit-sikit tu ada lah. Maksudnya? Mana ada dia dah cari duit nak bagi beli ubat batuk dia, tak pernah. Panadol, ubat batuk. Minyak angin, sapu kaki itu adalah yang tu. Kalau beli pun tak ada sampai nak pecah duit tabung surau lah masjid kan. Tak ada. Kemungkinan minyak angin berapa ringgit, RM3, kemungkinan besar dia ni seorang penagih. Waktu dia tak tahu. Dia tak tahu dia ni penagih. Kemungkinan dia hanya baru kan. Mungkin dia curi-curi lah. Curi-curi, cuba-cuba. Baru nak berjinak. Jadi bermakna apabila dalam macam tu dia tak dapat kawal diri. Jadi saya bersyukur sangat kepada pihak masjid yang mana telah bertanggungjawab mengambil berat tentang cucu saya yang saya sendiri tak dapat kawal. Tambah Rosli, dia memohon pada netizen di media sosial agar tidak menyalahkan AJK Masjid yang membawa kes curi cucunya itu kepada pihak berkuasa kerana negara mempunyai undang-undang. Katanya apa yang lebih penting, tindakan itu diharap dapat membantu mengubah kepribadian remaja berusia 19 tahun itu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dalam pada itu, Rosli berkata dia telah dimaklumkan lebih awal pihak AJK Masjid berhubung isu itu. Namun dia nekat supaya kes berkenaan dibawa ke pihak berkuasa. Dia juga tidak ambil hati apabila melihat video cucunya dimandikan seperti jenazah tular di media sosial. Sebaliknya bersyukur supaya ia menjadi pengajaran untuk semua.
Tegasnya lagi, sekiranya Daniel Iskandar dapat dibebaskan, dia mahu ada pihak berkuasa memasukkannya ke rumah perlindungan atau pusat kemahiran, malah mahu jaminan polis agar dirinya tidak lagi diganggu oleh bekas menantunya yang juga bapa Daniel Iskandar. Semalam Daniel Iskandar telah dikenakan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate pada Khamis kerana cuba mencuri tabung masjid 5 hari lalu. Daniel Iskandar yang juga penganggur kini dikenakan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Ni Muhammad Fadli Ni Azlan. Sebenarnya remaja itu ditangkap di luar dan dibawa ke ini terus sambung. Video okey. Spesifik yang ni pula AJK Masjid Ya. Tadi Datuk dia ni. Sebab tabung tu ada disimpan di bilik jenazah. Cerita sebenar lah. Jadi kita nak tanya dia, betul ke ini yang kau curi? Saya pernah ceramah masjid ni. Tabung tu. Jadi kita tunjuk betul. Jadi ni tabung dia. Direkakan cerita apabila Besar juga kami tabung dah dia. selesai sembahyang asar. Tabung tu dekat bilik jenazah tu. Imam tu datang kat saya. Oh, dekat sebelah. That's why lah. Sebab tu dia tak Mam, mari kejap. Kita mandikan budak ni tu. Jadi kita mandikan. Jadi kakak kita pun mandikanlah budak tu di bilik jenazah. Memang telah dibaringkan di kita panggil basin apa tu katil untuk mandi jenazah memang dah dibaringkan di budak-budak yang menangkap. Jadi kita pun ambil keputusan dimandikan dengan beberapa sebab. Justifikasi. Satu, ikut pendapat imam tu kita bagi dia pengajaran. Takdib, dipanggil proses takdib. Mendidik lah. Mana kalau dicek luka kelebam tu tak ada. Yang keduanya, memang yang macam disebut oleh Tuan Nazir tadi, memang di dalam keadaan apa? Khayal apa semua. Jadi kita ambil keputusan. Tengah khayal tu dia mandi tu. Yang kedua, yang ketiganya, kita mengelakkan daripada bencana yang lebih besar. Sebab apa saya kata begitu? Di luar, maknanya di perkarangan masjid ni, dah ada lebih kurang 40 pemuda. Dengan geng-geng dia yang ada di set dengan yang menangkap. Kalau ada yang di luar kan. Tak tahu hidup ke tak. Woi, lunyai budak tu kot. Di kampung kita ni ada dua. Kuang Kru, ini geng-geng pemuda dengan SRS. Maknanya dia ni lah menangkap. Jadi untuk mengelakkan budak ni jadi mangsa belasah. Saya pakai ayat belasah. Di luar, budak-budak yang geram ni, kami putuskan dia disimpan dalam bilik jenazah dengan tung tu. Jadi dah halang-halang kat bilik jenazah tu dengan niat untuk mendidik, kita mandikanlah dia. Dia dengan khayal lagi. Dia pula khayal kan. Mungkin nak macam basuh muka lah. Dan mengelakkan daripada musibah pada budak ni lebih teruk. Kita biasalah orang muda. Lepas dibasah tu dia menggigil macam mana? Oh tidak, kita lap dia, kita taklah macam jenazah betul. Yalah bila dia kena mandi mungkin dia takut kena mandi jenazah. Saya letak sepuluh baru dia meronta, bukan melawan, silap, meronta kan. Dia minta maaf. Dia menyesal. Biasalah bila orang nak mengakuan, dia kata dia menyesal lah. Dia kata kita tak buat lagi. Kan kita ceramahlah sikit-sikit kan. Dia tak buat lagi. Tak nampak muka berada dalam video. Dia yang kata dia bakal baru tu. Oh dia tapi tak nampak muka dia. Okey guys, macam okey Ustaz. So kita dah dapat dengar cerita daripada datuk dia dan daripada AJK Masjid yang ada dalam bilik mandi jenazah tu semasa kejadian lah. Semasa kejadian. So netizen macam puas hati. Okey. Cumanya Ustaz nak tanya. Dah cakap macam-macam dah, maki apa, hamun semua. Hamun apa semua. Datuk dia pun kata jangan kecam AJK Masjid. Dia setuju dengan apa yang masjid buat. Maknanya datuk dia yang hidup lama 19 tahun dengan dia pun tahu perangai dia. Kita netizen baru kenal sehari dua dah nak kecam orang yang lagi lama. Datuk dia pun kata dah tak boleh buat apa. Kan? Datuk dia kata dah tak tahu nak buat apa dah. Okey Ustaz, nak tanyalah. Bila video atuk dia tadi tu, dia cakap pasal keburukan cucu dia, apa dari segi aib, buka aib ke ataupun ada? Ni dah nak kata buka aib apa, dah dia panggil benda ni, kita bukan mendedahkan aib. Kan, dalam ilmu jahrah wa ta'dil pun kita terpaksa cakap. Contohnya, orang nak menyebut tentang perawi hadis. Orang ni nak cakap tentang hadis Nabi SAW. So kita tahu orang ni ingatannya lemah. Orang ni dikenal pasti pernah menipu. Itu mendedahkan aib tak? Jadi kalau ikutkan mendedahkan aib lah. Mendedahkan aib lah. Tapi bila kita sebut orang sekian ni ingatannya lemah. Jadi kemungkinan dia cakap silap. Jadi dia beri kesan kepada sama ada hadis Nabi SAW itu diriwayatkan nak pakai ke tak pakai. Dalam pemilihan hadis lah. Ya, sebab apa? Sebab penting kerana kalau kita terima riwayat dia akan beri kesan pada hukum agama. Betul.
dalam kes macam ni memang kena cakap lah. Okey. Kalau tidak macam disebut kan, kalau tak berlaku benda ni, atuk dia kata tidak terungkap lah kan. Orang tak tahu apa benda itu. Orang tu menghukum lah netizen. Netizen terus ni kan. Sampai Pak Imam tu kena letak jawatan lah. Allah. Yang terkini Ustaz. Didesak oleh pihak berkuasa. Allah. Saya juga ada dapat tahu ada parti politik yang sponsor 4,000. Yang nak bayarkan tu. Nak bayar itu yang lagi saya rasa macam kita tak nak menggalakkan lah. Maknanya benda yang jenayah. Apatah lagi yang telah diputuskan di mahkamah bersalah. Jelas. So apa jadi masyarakat kita hari ni? Bukan kita nak. Saya nak cakap satu segi dari segi undang-undang dia ada apa dia panggil? Dia panggil Criminal Procedure Code. Membenarkan tangkapan awam. Macam kita punya pejabat ni. Kita studio. Pejabat dah. Studio kita ni. Katakan dipecah masuk. Kita nampak pencuri tu masuk. Kita tangkap dia. Boleh. Boleh. Dari segi undang-undang boleh. Tetapi bukan kita hukum dia. Kita pukul dia tak boleh. Sebab apa? Kita tangkap dia supaya menunggu pihak polis. Kita tangkap dia, panggil polis. Boleh. Memang dibenarkan. Tapi yang biasa berlaku dalam masyarakat kita apa? Biasa tangkap pencuri. Dia pukul. Polis pun bila sampai, polis dia tengok. Lunyai dah budak. Dah lembek dah. Polis pun biasa tak boleh buat apalah. Tak boleh buat apa. Okey, dan kita jarang dengar kes di mana orang yang pukul pencuri tu didakwa pula. Jarang kita dengar. Tapi ada kes. Mungkin ada kes. Sebab apa? Kita nak beritahu memang satu kesalahan. Bila kita tangkap orang yang disyaki, kita kena bawa dia kepada muka pengadilan. Bukan kita yang hukum. Okay, bukan kita yang pukul dia. Okay, jadi soalannya, adakah tindakan imam dan AJK masjid tu dianggap sebagai jenayah kerana mendatangkan kecederaan fizikal atau emosi pada budak ni? Okay, suspek ni. Bukan suspek, dah kesalahan. Sebab ada peguam kata salah. Memang salah. Betul. Okay. Saya kira kalau dalam Islam, kalau Datuk dia kata dia untuk mendidik, untuk takdib, ataupun AJK masjid dia untuk mendidik kan. Memang boleh sebenarnya takdib. Sebab tidak ada kecederaan yang berlaku pun. Betul. Masalahnya siapa yang rakam? Itu nak cakap tu. Kita kan dia punya apa, saya masalah tu yang dah rakam pergi viral pula. Pergi viral pula dalam grup kuang tu pula. Dalam grup kuang pula pergi upload dekat dalam TikTok. Habislah. TikTok pula tu. TikTok memang laju lah Ustaz. Memang laju lah. Cuma saya takut punca dia tu yang rakam tu. Kalau tidak tak sebesar ini. Tapi hikmah juga. Kadang-kadang kita boleh tahu sebenar situasi keadaan sebenar inilah. Kalau dia rakam tu untuk simpan supaya bila polis tanya apa kena pada budak ni sebelum kami dah sampai kan, takut ada lebam ke apa jadi dia tunjuklah ini kami buat ni, kami mandikan dia untuk sebab dia tengah khayal, dia dalam keadaan khayal kerana dadah. Tapi itulah susah jadi bila biasa kita tengok orang isap dadah kena siram air mandi itu antara treatment Ustaz sebenarnya. Betul. Jadi isunya cuma sebab dia mandikan macam mandi jenazah. Kapur baru semua tabu. Imam tu pula ada macam libas pipe tu kan. Jadi kat situ yang nampak sensitif sikit. Nampak sensitif, betul. Nampak ganas sikit lah. Kita tak jadi imam tu. Kita pun tak kenal budak ni. So kita kita lagi teruk daripada lagi imam budak tu kalau kita tahu apa yang budak ni buat. Betul. Tapi apa yang diceritakan oleh AJK dan masjid tadi sebenarnya itu mudarat yang paling kecil. Sebab ada mudarat lagi besar sebenarnya. Cerita sebenar dia. Kalau di luar tu dah ada lebih kurang 40 orang nak pukul dia. Setakat tahan nama dia tu. Mungkin dah tahan lama. Nasib baiklah dapat dalam ruang bilik mandi jenazah tu. Tak ramai lah kecil. Tak ramai lah. Jadi netizen satu pengajaran saya nampak kat sini ialah pengajaran dia. Bila ada apa-apa isu jangan cepat komen, jangan cepat ulas. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap yang baik-baik ataupun dia diam. Dia diam. So kita pun Allah pelihara juga. Kalau tak itu kita pun nampak macam nak bantai juga, nak bantai saya pun juga. macam nak backup juga ke budak ni. Kesian lah. Tapi bila kita dengar kes tahan, kita pun follow. Kita dapat tahu fakta-fakta yang ni. Alhamdulillah, syukur. Berapa ramai dah YouTuber yang ulas. Termasuk ustaz-ustaz pun ada yang
nak menyalahkan pihak masjid kan. Okey. So apa lagi? Kita ada Itu sajalah kita rasa untuk ulas video pada kali ini. Ya, betul. Set. InsyaAllah akan datang kalau ada lagi video-video yang berkisah tentang isu-isu semasa. Kita akan cuba react, kita akan cuba ulas. Mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat semua yang ada cadangan untuk video ulas pun boleh komen. Tinggal boleh letakkan link di ruangan komen. Apa lagi? Itu sajalah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.